semestinya nanti speaker kita yang kedua iaitu seorang doktor juga, iaitu Dr. Junaidi. Alright, beliau akan menceritakan tentang sistem imunisasi badan, apakah produk-produk dia, okey, macam mana beliau boleh mendapat manfaat daripada produk-produk tersebut. Okey, dipersilakan Dr. Junaidi dengan topik beliau sistem imunisasi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okay, apa khabar semua? Harap semuanya sihat dan harap semuanya ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kita punya pemimpin kerajaan kita agar anda stay at home, buat kerja anda dari rumah dan happy-happy. Kita chill saja. Okay? Okey, saya tengok dekat sini ada lebih kurang dekat hampir 300 yang sedang view dan ada lebih kurang dalam 479 yang komen. Okey, sebelum saya nak share topik saya pada pagi ini, pada tengah hari ini, anda boleh klik like, komen and share dekat kawan-kawan yang lain supaya topik ini boleh jadi viral dan anda sebarkan manfaat apa yang saya nak sharekan pada hari ini. So pada hari ni konsen saya ni sangat special. Jarang saya bawa topik, kalau dalam page konsultan sihat saya jarang saya bawa topik berkaitan dengan produk secara direct dan detail. Saya hanya cerita touch on the surface saja berkaitan dengan kesihatan, immune system. Tapi hari ini saya nak terus kepada produk dan pengalaman saya bagaimana saya deal dengan saya bagi consultation kepada pesakit-pesakit yang ada masalah sistem imun, especially cancer. Okey, saya dalam bidang consultation, saya buat personal consultation pada pesakit-pesakit cancer especially, lebih kurang dalam 100 lebih kes. Ada yang cancer stage 4, ada yang cancer stage 3, ada breast cancer. Ini semua melibatkan sistem imun, antibody. Jadi bila kita cerita berkaitan dengan sistem imun, kita kena tahu apa penyakit-penyakit yang boleh berpunca daripada masalah sistem imun. Kalau kita tengok kes COVID contohnya, COVID adalah satu sejenis virus, yang membawa kepada masalah sistem imun. Kita tengok kes, kes yang dikesan ada positif COVID di dunia ni adalah 339,000 lebih. Banyak tu, 339,000 lebih. Kematian pun dah beribu. Tapi orang hanya tengok COVID mati. Dekat Malaysia pun kes dah ada lebih kurang dalam 1,500. Kes kematian pun ada 14 kematian. Jadi kita takut. Kita rasa takut. Kita hanya fikir bila ada masalah COVID, positif COVID, mati. COVID berakhirnya mati. Kanser mati. Tapi orang tak tengok berapa ramai yang telah sembuh. Kita tengok dunia, satu dunia, ini COVID-19 ni adalah satu kes global yang melibatkan dunia. Positif 339,000 plus. Dan I'm sure the number keep on increasing. Yang mati, yang meninggal lebih kurang dalam beribu, saya tak ingat. Tapi yang sembuh adalah 100, yang sembuh adalah 79,000. Kalau dekat Malaysia yang dikesan positif COVID-19 adalah 1,500 lebih. Yang sembuh, yang discharge daripada hospital lebih kurang dalam 159. Itu angka yang the latest yang saya tengok. 159 yang dah sembuh after quarantine 14 days ni, yang dah sembuh 159, yang meninggal 14 orang. Kita hanya lihat angka 14 ini saja. Dan kita kena tengok angka 14 ni kebanyakannya adalah yang dah ada sejarah penyakit. Dia ada kencing manis, dia ada darah tinggi, dia ada semua, kebanyakannya ramai di kalangan yang meninggal tak boleh survive ni, 14 orang ni umur 70, ada 68, ada yang paling muda pun 40 lebih. Itu kebanyakan yang berumur dan ada sejarah penyakit. Tapi cuba kita tengok, saya nak bawa benda ni kepada pemikiran yang positif supaya orang tak terlalu takut, orang tak
tak berputus harap, orang putus hope. Hope tu kita kena ada lagi sebab kita boleh usaha. Yang sembuh 159. Bagaimana yang sembuh tu dia boleh cope, dia boleh deal dengan masalah yang dihadapinya. Ini adalah COVID-19 yang adalah sangat-sangat bahaya. Very dangerous illness yang boleh kita panggil kategori contagious disease yang boleh merebak. Dia merebak cepat saja dan virus kita tak boleh nampak. Dengan kita punya naked eyes tak boleh nampak. Melainkan kalau kita ada mikroskop elektron mikroskop kita boleh tengok. Light mikroskop dekat mikroskop dekat apa namanya, dekat sekolah kita tak boleh guna lah. Dekat mak-mak biasa tak boleh. Dia elektron mikroskop saja. Okey. Jadi bila kita bercerita pasal orang yang dah sembuh COVID ni, apa yang dibuat? Itu isunya. Orang hanya nampak COVID mati. Apa yang dibuat orang yang dah sembuh ni? Pasti ada something good, something right yang dia buat. Yang kita tak interview orang ni pun sebenarnya. Bagaimana dia buat? Macam mana dia boleh discharge? Macam mana dia boleh sembuh? Okey, sebenarnya macam ni. Make it short Bila kita cakap berkaitan dengan virus ni dia tak sama dengan bakteria. Virus tak sama dengan bakteria. Kalau kita belajar dari biologi secara mendalam, bakteria adalah living thing, benda hidup. Virus adalah non-living thing, benda yang bukan hidup. Dia kalau dia nak hidup, dia perlukan perumah. Dia perlukan perumah untuk hidup. Contohnya saya bagi contoh virus denggi. Denggi tu adalah virus. Cuma beza denggi dengan COVID-19 ni, denggi dia perlu agent untuk bawa virus tu baru hinggap pada perumah. Agent dia apa? Agent virus denggi adalah nyamuk. So nyamuk dia gigit manusia, kan? Bila gigit manusia, dia cari perumah. Perumah dia apa? Sel darah merah. So dia attack dekat sel darah merah, so barulah dia transfer dia punya DNA. DNA tu dia membiak replikasi. Replicate banyak-banyak. DNA tu pecah, jadilah bleeding, denggi, berdarah. Sama juga dengan COVID-19. COVID-19 dia tak ada agent yang tolong bawa dia. Dia boleh transfer melalui wap hembusan nafas kita. Dia boleh melalui udara dan liquid, any liquid. So dia attach pada perumah. Host dia apa? Dia nak cari apa? Dia nak cari perumah dia adalah ni, respiratory tract. Trachea, paru-paru. Dia nak cari. Once dia attach dekat saluran pernafasan manusia, itulah perumah dia. Baru dia spread, replicate. Jadi macam mana? How to stop? Kalau bakteria, kita boleh bagi antibiotik. Bagi antibiotik telan, habis. Bakteria tu habis. Ataupun kalau bakteria tu infectious pada air, kita masak, boil air tu sampai dia didih 100 darjah Celsius, mati, habis. Virus tadi istilah mati. Dia tadi istilah mati sebab dia non-living thing. Bila dia attach dekat host, perumah, baru dia start living. So virus dia perlukan antiviral dan kita hanya counter. Kita hanya cover, jaga baik-baik, take care our body. Itu saja. Sebab itulah kes denggi contohnya, saya ada pengalaman denggi. Masuk saja hospital, doktor tak bagi ubat. Denggi tak ada ubat. Cuma doktor bagi apa? Doktor bagi, kalau suhu tinggi, dia bagilah ubat demam, paracetamol. Kalau sesak nafas, dia bagilah oksigen. Kalau blood pressure tinggi, dia drip lah saline atau dia bagi, kalau tak ada terlalu lesu letih, dia bagilah drip molas, tak nak bagi kita lesu. Macam dia hanya jaga baik-baik. Tak nak bagi simptom tu teruk. Sama juga dengan COVID-19. COVID-19 ni dia kalau pergi hospital, warded, dia bukan bagi ubat, doktor jaga kita baik-baik. Supaya pernafasan kita tak makin getting worse. So dia jaga baik-baik. Itu saja. Jadi, makna kata dekat sini, apa yang kita perlu buat? Maknanya, bila dah dapat COVID-19 ataupun apa-apa penyakit yang berkaitan dengan sistem imun, kita kena protect, jaga, take care ourselves. Bukan cari ubat, makan ubat, tak. Take care ourselves baik-baik. Supaya simptom tu, pernafasan tak makin teruk, demam tak ada. Kalau kita tonton TV3, malam semalam saya tengok TV3. Kes satu family, 3 orang. Mak, ayah, anak. Mak ayah tu positif COVID-19. Anak dia nama Hamdan pun positif. 3 tu kena incubate, kena kuarantin dekat ward 14 hari. Mak ayah tak ada simptom langsung. No symptom at all.
tak ada simptom langsung, tak ada pernafasan rasa sesak nafas, tak ada simptom langsung, tapi positif COVID-19 dan mak ayah dah discharge, tinggal anak dia hari yang ke-11, hari ni hari yang ke-12. Macam mana mak ayah dia buat? Mesti ada something. Ini yang saya nak share. Okey, bila kita kata berkaitan dengan immune system, kita kena harus jelas dekat sini apa-apa penyakit berkaitan immune system, COVID-19, virus, kanser, rheumatoid arthritis, SLE, eczema, apa lagi, psoriasis, H1N1, tumor, cancer, anything yang berkait rapat dengan immune system, kita kena jaga 3 benda. 3 perkara ni kita kena jaga baik-baik. Take care of our body, 3 benda ni. By looking at these 3 items, 3 things. Pertama adalah nutrien dalam badan. Pertama adalah nutrien dalam badan. Kedua adalah immune system. Immune system. Ketiga adalah jumlah kemasukan vitamin C. Saya akan topik pada hari ini, saya akan cerita cover 3 benda. Nutrien dalam badan pastikan cukup. Bila nutrien badan cukup dalam tubuh badan kita, jadilah apa-apa penyakit pun kita dah separa selamat. Sebab apa? Kita jaga nutrien. Bila jaga nutrien, insya-Allah blood profile takkan terjejas. Hemoglobin takkan jatuh, platelet takkan jatuh. Iron any nutrien dalam tubuh badan ni tak terjejas. So kita dapatlah doktor bagi treatment apa-apa pun, badan kita mampu develop balik. Ini yang saya buat pada pesakit kanser contohnya. Kalau pesakit kanser, saya jaga nutrien betul-betul dalam tubuh badan. Kekalkan nutrien, di samping kita nak jaga dia punya pemakanan natural, sebenarnya tak mampu. Bila orang dah sakit, dah terlantar sakit dekat hospital, kita nampak makanan macam tu je. Kita nampak makanan macam tu je. Ibarat ikan dekat air, macam tu saja kita pandang dia. Kita dah selera dah tak ada dah. Dekat sinilah pentingnya pengambilan suplemen. Suplemen tak perlu pada selera makan. Ambil, ngap, telan saja, settle. Jaga nutrien. Yang kedua, kita jaga immune. Macam mana kita nak boost up immune system? Boost up immune system naturally. Kalau kita ambil suplemen pun, apa suplemen yang natural and organic? Nanti saya akan cover. Ketiga, macam mana kita nak ambil vitamin C? Jenis macam mana kita nak ambil? Bagaimana kita nak ambil? Okay, yang pertama, untuk tambahkan nutrien dalam tubuh badan sebenarnya. Nutrien ni dia ada 2 jenis kategori. Satu makro, kedua mikro. Makro tu kita kena ambil dalam in large quantities. Contohnya makro adalah karbohidrat. Makan nasi itu adalah nutrien. Kita makan protein itu adalah nutrien. Kita makan lemak, minyak, itu adalah makronutrien. So makronutrien ni ada 3. Karbohidrat, protein dengan lemak, minyak. Mikronutrien ni yang biasanya orang susah nak dapat dari makanan. Mikronutrien ni adalah vitamin dan mineral yang sepatutnya kita kena ambil kita kena makan buah dan sayur-sayur dalam kuantiti yang banyak dan fresh, mentah, tak boleh masak. Cuba anda tengok pagi tadi anda makan apa? Kita ambil lah bihun goreng, nasi lemak. Makronutrien tu dah cukup dah. Karbohidrat, lemak dengan protein tu tak payah cerita dah. Memang dah ada dah confirm. Vitamin dan mineral mana satu? Mana yang vitamin mineral yang ada dalam nasi lemak, ada dalam roti canai, capati, yang ada dalam bihun goreng, mi goreng? Tak ada. Relax. Sama juga kita makan tengah hari. Makronutrien tu sah-sah confirm dah ada. Protein, karbohidrat tak payah cerita, memang sah-sah ada. Lemak lagi banyak dah ada. Tak payah nak cerita. Vitamin dan mineral mana satu kita ambil? Buah berapa biji anda makan satu hari? Dan berapa jenis? Tak cukup. Jadi nak cukup benda ni, nak tak nak, wajib ambil suplemen. Kalau nak cerita dari segi natural, saya adalah nutritionist biochemist. Saya lebih pada pro-natural. Kalau kita nak cerita berkaitan natural, suplemen tak perlu natural. Saya bagi tahu anda. Setiap hari kita kena ambil 46 jenis nutrien perlu.
46 tak boleh miss. Dengan fosfat, iron, kalsium, vitamin A, D, E, K, C, zinc, iron lah, zinc. So benda tu macam mana kita nak ambil? Kena cukupkan 46 jenis. Jadi bagaimana kita nak ambil 46 jenis? Kalau go for natural, kita kena makan sekurang-kurangnya 10 jenis buah-buah dan sayur-sayur fresh, mentah, tanpa masak. 5 jenis sayur, 5 jenis buah, 7 jenis sayur, 3 jenis buah, 4 jenis sayur, 6 jenis buah, 1 jenis sayur, 9 jenis buah. Campur-campur. Tak kisah, it's not about quantity, it's about variety. And variety color, various color pun kena ada juga. Banyak jenis dan lagi satu, dan banyak pelbagai warna. Tak mampu. Memang tak mampu. Jadi kita go for supplement but natural and organic. Apa dia? Saya cadangkan ambil Japanese Organic Spirulina. Inilah yang saya amalkan ketika saya ada masalah, saya di-warded masuk ward HUKM, disahkan dengue. Macam mana saya kekalkan platelet saya? Jumlah platelet. Bila orang yang ada masalah dengue, banyak yang tak boleh survive, yang banyak mati tu, yang banyak meninggal tu disebabkan apa? Disebabkan nutrien tak cukup. Bila nutrien tak cukup, platelet drop. Bila platelet drop, ada bleeding sikit, bleeding tu tak boleh nak stop. Lepas tu hemoglobin drop. Bila hemoglobin drop, sel darah merah, hemoglobin ni sel darah merah yang angkut oksigen. Bacaan hemoglobin dan darah drop, mulalah oksigen tak cukup dalam tubuh badan. Bila oksigen tak cukup dalam tubuh badan, kita rasa lesu, kita rasa penat, kita rasa lemah. Lepas tu everything start drop. Orang meninggal sebab tu, bukan sebab dengue. Sama juga dengan kanser. Kemoterapi tak salah, buat radioterapi, buat kemoterapi, badan tak boleh nak tanggung. Kulit dah jadi terbakar. Lepas tu darah drop, blood profile semua getting worse. Lepas tu selera makan drop. Jadi macam mana kita nak counter balik? Jadi orang meninggal kanser sebab tu, bukan sebab kanser. Most of people meninggal tak boleh survive disebabkan nutrien tak cukup dalam tubuh badan. Jadi saya cadangkan ambil Japanese Organic Spirulina. Bila saya buat masuk dengue, saya telan spirulina tu lebih kurang dalam 1 cup tu lebih kurang dalam 100 lebih satu hari. 100 lebih 100. Sebab saya rasa apa? Sebab saya rasa dah lah kita letih tak larat, kepala dah pening. Hidang makanan sedap macam mana kita dah tak pandang. So no choice. We got no choice. Saya ambil spirulina, telan, makan lebih kurang dalam 100 biji. Kesannya apa? Kesannya hari kelima platelet tak drop lagi. Platelet tak drop. Platelet saya time tu drop sikit tapi 299 bacaan dia. Orang dengue hari kelima sepatutnya platelet dah drop below 100 tapi platelet saya masih 299. Spirulina quantity large quantity. Terima kasih ya. Sebab saya faham apa yang saya makan tu. Jadi bila dah macam tu, doktor pun dah blur. Macam mana nak buat ni? Simptom apa? Positif. Tapi blood platelet tak drop. Saya makan spirulina. Sama juga dengan immune system. So anda kena ambil Japanese Organic Spirulina. Okay, macam mana nak pilih kriteria? Saya tengok ada tak orang kata tak boleh makan dalam kuantiti yang banyak nanti efek buah pinggang. Saya bagi tahu spirulina Japanese Organic Spirulina, sepatutnya kita makan Japanese Spirulina Organic Spirulina ni dia ada spesifikasi dia. Pertama dalam bentuk tablet, tak boleh dalam bentuk liquid, tak boleh dalam bentuk kapsul. Kedua, mesti Japanese, made in Japan. Sebab orang Jepun saja berjaya culture dengan baik. Ketiga, ada stiker KKM. Label tu certified KKM. Keempat, mestilah ada logo certified organic. Kelima, mesti ada halal. Keenam, mesti ada saintis, bukan artis. Saintis, bukan artis. Enam ni dekat pasaran hanya Elken saja yang saya tengok berjaya fulfill all the criteria ni. Produk lain tak ada. Dan spirulina Elken, kalau kita tengok ingredient dia, spirulina 100%. So spirulina ni, pendapat saya, spirulina ni bukan, kalau spirulina Elken, dia bukan kategori suplemen.
bukan kategori suplemen. Spirulina alkane adalah kategori makanan. Kategori makanan. Bila kategori makanan, kita ambil kuantiti banyak pun tak menjejaskan kesihatan. Umpama kita makan sayur dan buah dan kuantiti banyak, jejas kesihatan tak? Efek buah pinggang? Tak efek. Sebab dia adalah makanan, dia adalah algae. Alga yang hidup dalam fresh water, dalam fresh water atau marine water, hidup dalam air. Lepas tu kita ambil air tu, kita dehydrate, buang air, lepas tu dia jadi powder. Spirulina tu air dah buang, dia jadi powder lah. Lepas tu kita tabletkan dia. So dia bukan kategori suplemen. Bila bukan kategori suplemen, dia adalah kategori makanan. Bila kategori makanan, dia tak ada side effect kalau kita ambil banyak. Sebab itulah dos orang ambil 10 biji ke, 30 biji ke, 100 biji pun, dia tak ada kesan yang tak baik sebab dia adalah makanan. Sebab itulah orang kanser, saya bagi 30 biji pagi, 30 biji tengah hari, 30 biji malam. Bila doktor, bila dia nak buat kemo, dia nak buat radio, saya dah tak risau dah. Confirm lepas kemo, lepas radio, bacaan darah tak drop, platelet tak terjejas, selera makan tak terjejas. Kalau ada pun muntah sikit-sikit, manja-manja hari pertama saja. Lepas tu, getting better. Sebab dia adalah kategori makanan. Ada spirulina brand dekat luar, kalau kita tengok ingredient, 98% adalah spirulina, 1% magnesium stearate. Magnesium stearate ni adalah logam berat, heavy metals, ada sikit. Lepas tu dia ada letak preservative. So ini bukan makanan, ini dah kategori suplemen. Dan kalau tengok spirulina alkane, tak perlu spesifik dos, ambil terlebih pun tak ada masalah, lagi banyak lagi bagus sebab memang kita tak makan buah sayur setiap hari pun. Lepas tu dia tak ada before and after. Boleh makan before meal, boleh ambil after meal. Kalau makan before meal dia mengenyangkan. Kalau makan after meal dia naikkan balik selera makan. So both time can. Possible boleh ambil. Itu spirulina. Dalam spirulina alkane ni dia ada apa? Saya tunjuk kalau anda betul-betul faham, anda tak akan miss satu produk. Tak akan miss dan anda kena makan setiap hari. Anda yang mana tonton ni, saya tengok ada berapa orang yang tengok. Lebih kurang dalam 302. I'm sure tak semua, hampir separuh tak makan pun spirulina. Kalau makan pun makan manja-manja, dia tak makan setiap hari, dia tak amalkan pun. Dalam spirulina, pertama dia adalah 100% organik, 100% organik dan 100% alkali. Darah kita perlu 80% alkali, 20% asid. So 80% asid ni anda nak cover kat mana? 5 saja makanan beralkali. Buah, sayur, telur putih, susu putih, alga ataupun spirulina. Ini kita kena makan 80%. Dan spirulina ada 4 pigmen semula jadi. Dia ada beta karotin. Beta karotin ni adalah pigmen yang memberi warna oranye pada buah sepatutnya. Kalau kita nak ambil beta karotin, sepatutnya kita kena makan carrot, kita kena makan mangga. Yang mana-mana buah oranye tu dia ada beta karotin. Beta karotin ialah sejenis pigmen yang ada sifat antioksidan dan anti-cancer properties. Dan spirulina paling kaya beta karotin. Ada 4 pigmen. Dia bukan saja beta karotin, dia ada phycocyanin, dia ada xanthophyll, dia ada chlorophyll. Lepas tu spirulina dia ada 20 jenis mineral. 20 jenis mineral dia ada. Dia ada magnesium, dia ada kalsium, dia ada sodium, 20 jenis. Spirulina juga ada 18 jenis vitamin. Dia ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, all vitamin ada 18. So dia consider multivitamin. Daripada anda pergi cari kat luar, pergi farmasi nak vitamin tu satu, ambil spirulina cover 18 all in one. Lepas tu dalam spirulina dia ada 18 protein tumbuhan. Sebab itulah orang makan spirulina banyak, walaupun spirulina tu adalah plant based protein, kita tak akan dapat gout. Berbanding kalau kita ambil protein dari haiwan, ambil terlebih excess protein dari haiwan, animal protein, makan terlebih, selalu darah tersumbat, especially daging sebab dia berat, heavy, dia nak proses tu dia berat. Kalau kita makan terlebih mungkin dapat gout. Tapi kalau spirulina disebabkan dia adalah plant based protein, makan terlebih macam mana pun gout tak akan dapat. Kalau gout lah lagi banyak saya suruh dibuy spirulina. Dan dalam spirulina ada karbohidrat. Dia umpama nasi. Especially tambah kita nak dekat bulan puasa ni, makan spirulina lebih time sahur.
Kalau tak nak sahur pun tak apa, telan spirulina banyak-banyak. Dalam berapa satu genggam, satu cap tu telan saja. Sebab dia cover part protein, part karbohidrat. Dan spirulina juga dia ada lemak. Yang kita pergi ambil apa namanya, fish oil, kita ambil minyak yang sihat lah, minyak zaitun, olive oil lah, olive oil, sunflower oil, semua mahal-mahal. Baik kita ambil spirulina pun dah cover minyak, linolenic acid, semua dalam tu semua dah cover all. Alright? Itu berkaitan spirulina. Dan spirulina juga saya suka untuk orang, saya cadangkan supaya orang wajib makan sebab dia adalah dia ada clinical study. Saya orang sains, dan saya juga buat research. Saya ada paper journal yang saya sendiri buat research. Kita boleh nilai produk tu sama ada produk sampah, kategori sampah, cuma dan dia overclaim, ataupun dia memang ada scientific journal yang endorsed by scientists. Spirulina saya dah kaji, semua ada journal, medical journal, semua dah clinical. Clinical tu maksudnya dia dah test pada manusia, dah test pada patient dan proven. Itu spirulina. Banyak, ada 12 kajian. Spirulina boleh kurangkan lower down kita punya kolesterol level, kolesterol jahat yang kita panggil LDL. Lepas tu spirulina dia ada anti-aging properties. Kalau orang nak awet muda, makan spirulina. Kalau orang nak turun berat badan, makan spirulina before meal supaya dia mengenyangkan. So kita kuranglah food intake. Lepas tu spirulina pula dia ada anti-cancer properties. Itu spirulina. Saya cerita, saya adalah dulu saya adalah penderma darah di Pusat Perubatan UM. Penderma tegar, penderma tegar, bukan penderma manja-manja setahun sekali, tak. Saya penderma tegar dekat Pusat Perubatan UM. Bila saya derma kali ke-12 saya tak ingat lah, lebih kurang macam tu lah. Kali ke-12 saya derma, doktor sahkan dekat Pusat Perubatan UM, Jabatan Transfuse Darah. Saya sangat popular kat situ. Pergi sebut nama saya, dia akan kena, oh Junaidi Saya derma whole blood. Bila saya derma darah, doktor dekat situ dia kata, wah, you punya darah sangat cantik. Platelet cantik, hemoglobin cantik, lepas tu sel darah merah semua cantik, and you are still young. Boleh tak you stop whole blood? You stop derma whole blood, I nak you punya platelet saja. So saya dipilih untuk derma platelet. Saya adalah platelet donor. Kalau penderma darah biasa yang kita panggil whole blood donor ni, semua orang boleh lah. Kalau dia tak ada chronic punya illness, dia boleh saja. Tapi daripada whole blood ni, siapa yang betul-betul sihat, yang betul-betul cantik darah dia, akan dipilih untuk derma platelet. Saya adalah penderma platelet Pusat Perubatan UM. Dan platelet saya, kalau kita nak derma platelet ni, kalau derma whole blood, 3 ke 4 bulan sekali baru kita boleh derma. So maknanya setahun lebih kurang dalam 4 kali maksimum baru boleh derma. Tapi kalau derma platelet, kita boleh derma sekerap 2 minggu sekali. Maknanya sebulan 2 kali boleh derma. Tahu derma platelet macam mana? Derma platelet, dia akan screening badan kita, lepas tu kita duduk dekat atas katil, darah akan keluar masuk dalam mesin. Mesin tu akan putar, centrifuge, dia akan asingkan. Sel darah merah akan return balik dalam tubuh badan kita, platelet akan tergantung. Platelet akan tergantung kat situ. Platelet warna kuning. Kalau saya tengok penderma sebelah katil saya, platelet dia warna kuning keruh, cloudy yellow, cloudy sikit. So sebagai ahli pemakanan, ahli nutri, saya tengok kalau dia cloudy, warna gelap-gelap sikit, dia cloudy lah, dia keruh sikit, maknanya dia mungkin dia banyak makan benda yang berlemak, santan, sup, apa yang diamalkan tu. Platelet saya warna kuning emas, golden yellow. Dan doktor Pusat Perubatan UM decide hanya saya saja, dan ada beberapa yang betul-betul kualiti platelet, boleh derma. Platelet saya digunakan untuk sakit kanser baby cancer. Sakit baby cancer, dia akan call saya untuk derma platelet. Dia akan panggil saya. So hasil makan spirulina. Bila kita derma platelet atau bila kita derma darah, biasanya doktor akan prescribe, doktor akan bagi kita nak makan iron, nak makan vitamin B2 supaya next cycle kita boleh derma sekali lagi, qualified to donate. Tapi saya tak pernah ambil. Balik rumah saya makan balik, bedal balik spirulina.
platelet akan naik balik. So kita qualified untuk derma sekali lagi platelet. So jangan tinggal spirulina. In any situation, makan spirulina. Tak ada kesan sampingan sebab dia adalah makanan. Proven. Dia kata proven maksudnya clinically proven. Alright. Itu pertama. Bila kita dah jaga nutrien, insya-Allah kita punya blood profile akan betulkan sendiri. Badan kita ni tak perlu kita nak fikir platelet aku drop apa nak makan, tak perlu. Supply saja nutrien yang cukup, 46 jenis essential nutrien, dia akan develop betul. Apa yang kurang dia akan tambah, apa yang tinggi dia akan rendahkan balik. Dia betulkan. Itu sistem badan, biologi bekerja. Bukan kita platelet rendah masuk platelet. Ni saya darah merah, ini masuk itu masuk, bukan. Masuk 46 jenis, kau pilihlah sendiri. Dia betulkan balik. Itu konsep biologi sebenarnya. Bila dah jaga nutrien, kedua kita kena tahu apa makanan yang kita boleh ambil supaya dia boost up immune system. Okay? Kalau nak cerita dari segi produk, saya recommend LG6. Dalam Elkin dia ada produk LG6. LG6 apa? LG6 adalah kolostrum susu awal lembu 6 jam pertama. Kalau ibu lembu tu dia lahirkan anak, kita perah susu dia, susu yang keluar tu akan warna kuning, kekuningan. So susu tu mengandungi kolostrum. Sepatutnya kita tak ada, kita bagi pada anak dia. Tapi manusia nak juga kolostrum, so kita buatlah tablet kan. Kesian, kita tablet kan, jadilah LG6. So LG6 itu bagus untuk boost up immune. Dia bukan makan, dia lawan virus. Bukan makan, lawan bakteria. LG6 itu dia bukan lawan. Dia bagi makanan pada tubuh badan kita sendiri. Antibody pada tubuh badan kita sendiri yang akan lawan bakteria dan virus tersebut. So bakteria dengan virus adalah kategori foreign materials, benda asing. Bila benda asing, tubuh badan dia akan detect, oh ni benda asing, aku serang dia. Tetapi disebabkan tentera kita dalam tubuh badan tak diberi makan dengan baik, so tentera dia tengok je lah, oh tu musuh jalan, lalu sajalah. At least ketuklah dengan cotak, tapi tak ketuk dengan cotak, dia tengok saja sebab dia pun lembik, tak diberi makan. So fungsi LGC bagi makan pada tentera dalam tubuh badan. So bila kita makan LGC, tentera tubuh badan kita ni segarlah sikit, bertenaga. Bila bertenaga barulah dia boleh buat kerja. Konsep dia macam tu, ya. Alright, itu yang kedua. Bila imun badan dah boost up, kita rangsang dia. Ketiga, kita kena ambil vitamin C. Ni vitamin C ni yang saya nak cerita. Vitamin C ni adalah vitamin C ni adalah sejenis kita panggil dalam istilah saintifik dia adalah acid ascorbic. Bila kata orang tanya vitamin C itu apa? Vitamin C itu adalah acid ascorbic. Orang nampak, educated ni. Padahal anda belajar KL je, kan? Alright. Jadi vitamin C adalah acid ascorbic. Jumlah yang kita sepatutnya kena ambil kalau untuk orang dewasa lebih kurang dalam 70 mg sahaja. Itu untuk orang dewasa yang sihat. Yang sihat 100%. Kalau tak 100% pun dalam 99% sihat. Tak ada batuk, kulit cantik, gebu, tak ada masalah. Bedak daki pun tak ada. Semua cantik, sihat. 70 mg, tak ada masalah. Tapi kalau batuk sikit, kulit masih bergerak, jerawat pun masih ada, bisul pun masih keluar, tak cukup 70 mg. At least 500 mg ke atas. Yang terbaik 1000. Jumlah maksimum vitamin C yang diperlukan oleh seorang dewasa kalau ada batuk sikit, kalau ada demam sikit, tak sihat sikit ataupun tak berapa sedap, letih, cepat letih, ada penyakit lah, separa sihat lah pendek kata. Maksimum tak boleh lebih dari 2000 mg. Jadi vitamin C, ramai orang dekat luar dia kata, oh tak boleh ambil vitamin C terlebih, nanti efek buah pinggang. Dengar sini baik-baik. Pandang mata saya baik-baik. Dengar sini baik-baik. Vitamin C dekat luar, dekat pasaran, kebanyakannya adalah sintetik. 90% adalah sintetik. Sintetik tu masuk dalam bahan kimia. Kebanyakan orang beli vitamin C yang apa effervescent apa semua tu, kita letak dia soluble. Berisi oren. Kan dia soluble. So kita minum. Saya pernah ambil tu. Sebiji itu dalam 1000 mg, rendam dalam air, dia terlarut. Dia soluble, so dia terlarut. So air dia jadi warna oren. Tu kita minum manis-manis. Manis-manis tu sebabkan aspartam. Aspartam ni adalah pemanis tiruan. So dia adalah sintetik. Lepas tu dia warna oren. Kau ingat dia ambil oren dia perah ke? Bukan.
itu adalah coloring, pewarna, dan pewarna itu adalah sintetik. Bila pewarna sintetik dan asid ascorbic tu bukan dari buah-buah, bukan dari natural, dia sintetik. Bila sintetik, dia ada limit dose. Inilah yang doktor cakap, tak boleh makan suka-suka hati, tak boleh makan terlebih, nanti efek buah pinggang. Yes, which is correct. Kalau vitamin C itu adalah sintetik. Kalau sintetik, foreign materials, badan tak boleh remove out. Kalau terlalu banyak sangat terlebih makan vitamin C, dia tak sempat nak cerna, so dia akan deposited into kidney, tertinggal dekat kidney. Kidney adalah filter. So dia akan filter vitamin C tu, tak bagi keluar, dia tak sempat nak keluar sebab terlalu banyak. Bila terlalu banyak deposit dekat kidney kita, tertinggal kat kidney tu, lama-lama dia accumulate, jadilah batu karang ataupun efek pada buah pinggang. Itu kalau sintetik. Tapi kalau kita ambil vitamin C daripada natural, contohnya daripada buah jambu batu contohnya. Buah jambu batu, sebiji buah jambu batu lebih kurang ada dalam 200 miligram. Oren, satu biji oren lebih kurang vitamin C-nya ada lebih kurang dalam 50 ke 60 miligram. Jambu batu sebiji 200 miligram, kita makan banyak pun tak akan efek pada buah pinggang. So itulah vitamin C, natural. So bila kita ambil banyak-banyak tak akan efek buah pinggang. Cuma bila kita ambil terlebih, dia membazir, dia buang keluar melalui air kencing. Tapi berapa banyak kita nak makan vitamin C daripada buah sebiji jambu batu ke kau makan sehari? Tak kan? Sebab itulah wujudnya suplemen untuk top up apa yang kita makan. Jadi saya sarankan kalau nak pilih vitamin C yang organik, yang natural, bukan daripada sintetik dan bukan asid. Vitamin C banyak dekat luar, kebanyakannya acidic. Acidic. Lepas tu dia bagi efek pada buah pinggang dan efek pada kita punya perut. Terlebih makan banyak, dia akan gastrik, boleh mencetuskan gastrik. Ada vitamin C yang dia retain, dia remain dekat tubuh badan kita dalam 6 jam. 4 ke 6 jam dia remain. Lepas tu dah tak ada dah vitamin C. Sebab tu lah vitamin C kena sentiasa ambil. Maksudnya setiap hari kita kena ambil vitamin C. Sebab dia bukan tubuh badan ni. Dia bukan kita ambil banyak hari ni, esok dia simpan, esok tak payah ambil. Tak, bukan macam tu. Hari ni kita ambil terlebih. Kalau terlebih, maknanya sepatutnya kita guna 500 mg, kita dah ambil 100. Balance 500 tu buang melalui air kencing. Esok kita kena ambil pula. Dia bukan duduk kat tubuh badan kita. Dia tak remain our body. So kena ambil every day. So cadangan saya, pilihlah vitamin C yang organik dan alkaline. Dan kadar penyerapan absorption dia cepat. Boleh terus guna dan tahan dalam tempoh 24 jam. Apa dia? Itulah vitamin C daripada ekstrak pine bark. Pernah dengar? Tak pernah kan? Ekstrak pine bark, batang pokok pine tu, kita ekstrak, ambil asid ascorbic. Itu adalah vitamin C natural, organic, alkaline. Dan dia tahan selama 24 jam satu hari. Cukup kalau kita ambil 1000 mg, satu tablet 500, kalau macam ecstasy. So ecstasy ada 500 mg satu tablet. Kalau kita ambil 2 tablet, dia boleh remain 24 jam. So esok kita ambil lagi sebiji atau 2 biji. So tak ada efek pada tubuh badan, takkan efek pada buah pinggang kalau dia betul-betul ekstrak daripada natural. Tak ada bahan-bahan tiruan yang lain. Itu saja perkongsian daripada saya. Nutrien, cukup nutrien, boost up immune system melalui LG6. Ketiga, vitamin C. Dan saya nak minta anda warga Elkan kat sini untuk sama-sama kita berdoa. Sahabat kita semua, Dr. Naim saya baru bersembang dengan dia pagi tadi. Dr. Naim dia ada masalah, dia disahkan lymphoma cancer. Yang tak tahu, saya bagi tahu kat sini sebagai sahabat baik dia. Dr. Naim disahkan lymphoma cancer. Lymphoma cancer stage 3 atau stage 4 macam itulah. Saya masih advice dia, consult dia dari dekat, advice apa yang dia kena makan, ambil spirulina. Apa yang saya advice pada anda semua, itu saya advice pada dia. Alhamdulillah, the things getting better. Sama-sama kita doakan supaya dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sihat sembuh sepenuhnya. Sama-sama doakan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian
jumpa anda di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Junaidi atas penerangan tentang produk, pilihan produk yang ada dalam MRT Elkin. Okey, dia ceritakan tadi tentang ekstasi, lepas tu spirulina yang pertama, lepas tu LG6 dan yang ketiga adalah Elkin Spirulina. Okey, anda pastikan dengan ketiga-tiga produk ini